Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay, jumpa lagi ya untuk sains tahun 1. Okay, video ni cikgu rakam. Okay, untuk sesiapa yang tak sempat Google Meet dengan cikgu boleh tengok video ni. Okay, bahan yang digunakan sama je sebenarnya. Okay, tapi kalau siapa yang dah ikut cikgu dengan Google Meet pun masih boleh tengok video ni. Okay, jadi untuk hari ini kita masih lagi sains. Okay, dan kita akan belajar tajuk baru. Okay, siapa ingat tahun lepas pula? Minggu lepas kita belajar apa? Kita belajar berkaitan dengan manusia kan? Okay, deria manusia, deria rasa. Untuk hari ini pula kita akan belajar berkaitan dengan haiwan. Apa bendanya berkaitan dengan haiwan? Untuk hari ini kita akan tengok bahagian tubuh badan haiwan. Okey, baik. Kalau manusia, antara manusia dengan manusia yang lain, dia sama tubuh badan yang ada pada bahagian badan yang ada pada tubuh dia sama. Okay? Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, kaki dan sebagainya. Tetapi antara haiwan tak sama. Okay? Bergantung kepada jenis haiwan. Kalau burung, semua bahagian badan dia adalah samalah burung. Okay, dan arnab samalah arnab. Tetapi antara arnab dan burung ada bahagian badan yang tidak sama. Okay, kita akan tengok contoh ya. Kita tengok contoh yang pertama. Ini adalah apa? Ikan. Okey, ikan. Ikan apa ni? Warna oreng-oreng kuning sikit. Ni orang panggil ikan mas ya. Biasa ini adalah ikan peliharaan. Orang tak makan ikan ni. Okey, baik, cuba tengok bahagian badan yang ada pada ikan. Ada mata, sirip, sisik, mulut dan ekor. Sirip yang bahagian atas tu, ekor yang paling ujung, dan juga pada badan dia kita panggil ada sisik. Dan ada satu lagi dekat sebelah mata tu sebenarnya ada insang. Insang tu adalah kegunaan dia untuk ikan tu bernafas, tapi cikgu tak labelkan dalam ni. Okey, baik. Jadi kalau mata, mulut tu biasa samalah antara semua haiwan, tetapi sirip dan sisik tak sama. Okey, terutamanya sirip. Sirip tu tak samalah antara ikan dan burung. Contohlah cikgu bagi ya. Maknanya dia ikan sahaja yang ada sirip. Tapi sisik ada juga haiwan lain yang bersisik. Tapi ikan sisiknya lebih ketara, lebih kita nampak. Jadi ini adalah ikan. Okey, jadi bahagian badan yang ada pada ikan apa? Mulut, mata, sirip, sisik dan juga ekor. Okey, pandai. Okey, seterusnya contoh yang seterusnya. Apa ni? Kok. Okey, ini adalah ayam. Okey, tengok ada mata, paruh, kuku tajam, kaki, ekor dan bulu pelepah. Okey, mata dekat bahagian mata lah. Paruh dia, paruh yang tajam. Biasa digunakan untuk mematuk makanan. Dan juga mematuk orang. Okey, dan dia ada kuku yang tajam ya. Dan tak ada siapa nak potong kuku dia. Memang itu sifat semula jadi. Ataupun tubuh badan, ataupun bahagian badan yang semula jadi yang ada. Okey, dan ada kaki, ada ekor. Dan dia ada bulu pelepah. Nampak bahagian bulat warna kuning itu. Itu bulu pelepah. Biasanya bulu pelepah ni digunakan untuk terbang. Tapi ayam ni tak boleh terbang macam burung lah. Dia terbang rendah saja. Itu pun lebih kepada macam melompat lah. Okay, dia tak boleh terbang macam burung, seronok dekat atas tak boleh. Okay, tapi dia masih ada bulu pelepah untuk membantu dia terbang. Tapi dalam jarak yang dekat. Pernah tengok ke ayam terbang? Cikgu pernah. Tapi tak adalah terbang macam burung tu. Memang jarak yang dekat. Mungkin dia terbang daripada bawah, dia nak naik atas pokok. Dia nak tidur kat atas pokok tu. Okay, jadi dia gunakan bulu pelepah tu. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Ini gambar apa ni? Siapa tahu? Warna hijau-hijau. Belalang. Okey, belalang ni biasa kita jumpa dekat padang sekolah. Okey, padang bola sepak dekat kawasan padang lah. Okey, dan kadang-kadang kita tak perasan sebab warna dia hijau sama dengan warna rumput. Okey, bahagian badan yang ada, nama-nama bahagian badan yang ada pada belalang, ada mata, kepala, sayap, ekor, kaki, mulut dan sesungut. Sayap tu untuk terbang. Okey, sesungut tu untuk apa?
Biar rahsia. Kita akan belajar nanti untuk tajuk seterusnya. Apa gunanya sesungut pada belalang ni? Dah macam antena TV dah. Kan? Okey, baik. Jadi ini adalah bahagian badan yang ada pada belalang. Okey. Tengok. Bahagian mulut dia tak apa nak nampak tu. Kecil lah. Mata dia pun agak kecil. Dan belalang ni sebenarnya haiwan yang kecil. Okey. Baik. Kaki dia tu macam tajam-tajam sikit kan? Okey, jangan tanya cikgu untuk apa sebab cikgu tak terangkan hari ni lagi. Kita akan belajar kemudian. Okey, baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, yang ini biasa kita tengok. Okey, biasa kita tengok. Okey, burung. Ini burung apa ni? Siapa tahu? Ini burung helang. Burung helang ni biasanya dia makan daging ya. Okey, daging, ikan. Okey, tapi jarang-jarang lah dia makan manusia. Jangan takut, tak ada. Okey, baik. Bahagian tubuh badan yang ada pada burung. Ada sayap, mata, paruh, ekor dan juga kaki. Paruh ni sama macam ayam tadi kan? Biasa untuk makanan lah, dia nak gigit makanan tu. Dan kaki dia tu nampak macam seolah-olah mencengkam. Okay, sebab kaki dia tu yang akan mencengkam mangsa dia ataupun yang dia nak makan. Kalau dia tangkap ikan, dia akan pegang ikan tu dengan kaki dia kuat-kuat. Dia akan patuk guna paruh dia. Kemudian dia masukkan dalam mulut dia. Okay. Dan burung ada bulu pelepah sebab dia boleh terbang. Okay. Biasa burung, bulu pelepah burung ni dia panjang sikit. Tapi ni cikgu tak ada label kan. Tapi dalam latihan nanti ada. Kamu boleh nampak. Okay, sebab bulu pelepah ni yang membantu mereka, selain daripada sayap lah, yang membantu mereka terbang. Kira macam nak lawan angin lah bulu pelepah ni. Okay, jadi dalam contoh nanti, dalam latihan nanti kamu boleh tengok. Okay, ini apa pula ni? Lembu. Okay, lembu kita tengok ada apa? Tanduk, telinga, mata, mulut, kaki dan juga ekor. Dia ada tanduk tapi pendek je tanduk dia. Tanduk dia tu apa gunanya? Agak-agak. Cikgu tak beritahu lagi. Tunggu nanti untuk tajuk seterusnya cikgu akan beritahu. Tak bolehlah semua nak beritahu hari ni. Hari ni kita nak kenal dulu bahagian tubuh haiwan. Tengok kaki lembu ada berapa? Siapa salah tu tak tahulah cikgu. Ada 4. Okey. Dia ada ekor. Ekor dia biasa nipis je kan. Bukan nipis macam yalah nipis lah tu, nipis dan panjang. Itu adalah ekor lembu. Biasa ekor lembu ni kalau kamu perasan dia nak buat apa? Dia kibas-kibaskan ekor dia nak menghalang daripada lalat ke ataupun serangga lain hinggap dekat badan dia. Okey, itu gunanya. Okey, baik. Ini adalah lembu. Bahagian-bahagian nama badan ataupun bahagian badan yang ada pada seekor lembu. Tengok kulit tu warna kan. Dia warna dia putih campur-campur. Ada juga lembu yang warna coklat semua. Okey, ini apa? Ini adalah penyu. Okey, penyu. Ni ada beza sikit. Sama perbezaan dia ada cengkerang. Yang bahagian atas tu. Cengkerang tu keras ya. Okey, dan dia ada mata, ada mulut, ada ekor, ada kaki. Itu kaki dia tu. Okey, dan dia penyu ni biasa boleh hidup di darat dan juga di dalam air, dan dia lebih kepada dalam air lah. Okey, baik. Untuk cengkerang ni kenapa dia perlu ada cengkerang? Cikgu tak nak beritahu hari ni. Macam biasa. Okey, ini untuk tajuk kita yang seterusnya. Okey, tapi kita tengok dulu hari ni ada tubuh badan yang ada pada penyu dulu. Okey, penyu dan kura-kura tak jauh beza ya. Cuma penyu ni agak besar. Okey, berbanding dengan kura-kura. Tetapi bahagian tubuh badan dia lebih kurang sama. Dia ada cengkerang, ada ekor, ada kaki, ada mata dan juga ada mulut. Kalau kamu pernah, cikgu rasa mungkin ada di antara kamu yang pernah tengok kura-kura ataupun pernah pegang kura-kura ataupun pernah bela kura-kura. Maknanya cengkerang tu keras kan kalau kita ketuk-ketuk. Okey, baik, kita tengok contoh seterusnya. Apa ni? Rama-rama. Cantik kan corak dia? Okey, rama-rama ada sesungut,
ada sayap, ada kaki. Dan yang panjang sikit tu dia ada kita panggil dia bahagian badan yang panjang ke bawah tu. Okey, itu adalah bahagian badan yang ada pada rama-rama. Rama-rama ni cantik kan, dia terbang, dia menggunakan sayap dia, kemudian dia akan hinggap dekat bunga. Okey, dia nak menghisap madu. Okey, sama juga macam belalang tadi, dia ada sesungut. Untuk apa cikgu sesungut? Tunggu, cikgu tak bagi tahu hari ni. Ini kita akan belajar kemudian. Okey, cuma hari ni kita kenal lah dulu bahagian-bahagian badan yang ada pada haiwan. Dan ini adalah bahagian badan yang ada pada rama-rama. Baik, rama-rama ni pelbagai corak kita boleh tengok. Ada warna-warni, ada juga rama-rama yang sama warna. Ada yang corak dia campur-campur warna, biru, kuning, hijau, semua ada. Okey. Baik, ini adalah 3 bahagian badan utama yang ada pada rama-rama, iaitu sesungut, sayap dan juga kaki. Okey, baik. Kita akan tengok contoh seterusnya. Ini adalah apa ni? Kuda. Kuda ni berlari laju. Okey, tengok. Dia ada kepala, okey, ada badan, ada ekor dan juga kaki. Kaki dia memang laju. Dia boleh berlari dengan laju. Dan tengok ekor dia. Sama tak dengan ekor lembu tadi? Tak sama kan? Ekor kuda ni macam rambut sikit. Rambut, kita ikat rambut tu kan? Okey. Jadi ini adalah bahagian badan yang ada pada kuda. Okey, kuda ni di bahagian tapak kaki tu, okey, bila dia berlari dia akan bunyi. Kuk 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 kuk. Kuk kuk kuk. Dia macam itulah bunyi dia kalau kamu dengar, okey. Biasanya dia bunyi tu sebab apa? Kuda ni kadang dia pakai alat yang dia menamakan sebagai ladam kuda, nak bagi dia mungkin nak bagi dia kuat lari dan bagi dia bunyi ya. Tapi keras dia bahagian tu. Okey, tapi cikgu tak letaklah, cuma cikgu letak situ bahagian-bahagian utama yang ada pada kuda. Okey, kepala, kaki, badan dan juga ekor. Pernah tak naik kuda? Dulu dekat Setiawangsa tu ada orang benarkan naik kuda. Sekarang cikgu tak tahu, dah lama tak pergi. PKP kan? Okey, baik. Yang ini apa? Rusa. Rusa ni biasanya hidup dalam hutan. Okey, tengok bahagian badan yang ada pada rusa. Ada tanduk, ada bulu halus, ada ekor dan ada kaki. Okey. Tanduk ni berbeza dengan tanduk yang lembu tadi ya. Tanduk lembu tadi agak pendek, tetapi untuk rusa tanduk lembunya adalah panjang. Okey, lebih panjang dan dia menegak dan dia keras ya tanduk ni. Okey, dan kaki rusa ni pun antara haiwan yang berlari agak lajulah, okey, berbanding dengan yang lain. Kemudian pada badan dia ada bulu halus. Okey, bulu halus ni kita nampak lah, maknanya kalau kita pegang tu mungkin kita ada rasa-rasa sikit lah. Dia ada ekor juga tapi ekor dia tak adalah panjang macam ekor kuda tadi. Okey, baik. Ini adalah bahagian badan untuk rusa. Rusa ni daging dia boleh makan tau. Pernah makan? Tapi agak mahal lah. Sedap. Cikgu pernah makan daging rusa buat rendang. Lama dah dulu. Okey. Baik, biasanya rusa ni memang hidup dalam hutan lah. Ada juga yang bela. Okey. Okey, seterusnya. Okey, baik. Cikgu minta maaf ada sedikit gangguan tadi. Okey, kita teruskan dengan itik ya. Nampak itik ada paruh, kaki selaput renang, ada ekor dan ada kepak. Okey, kepak ni walaupun kepak ni boleh juga digunakan untuk terbang, tapi itik pun tak terbang jauh ya. Sekadar macam melompat aja. Okey, dan kaki selaput renang tu untuk apa tu? Nama perenang kan. Jadi faham sendirilah. Maknanya itik ni adalah untuk dia berenang. Kat mana? Dah tentulah dalam air kan. Okey, jadi itik ni dia haiwan yang istimewa. Dia boleh berenang dalam air tapi tak menenggelamkan badan dia. Istimewa lah tu. Okey, dan dia ada paruh. Tapi paruh dia tak ada tajam. Paruh dia macam moncong-moncong sikit. Okey, nampak tak ada macam moncong-moncong sikit dekat paruh dia tu. Okey,
Biasa ni kek ni dia tak mematuk. Okey, kalau bahasa Melayu tak sebut mematuk tapi menyudu. Sebab paruh dia tak tajam berbanding dengan ayam dan juga burung. Okey, baik. Semua cikgu nak buka buku teks ya. Muka surat 42. Okey, kita tengok. Ini contoh lagi ya, bahagian tubuh haiwan dalam buku teks, dan haiwan yang ditunjukkan dalam ni ada kuda, badak sumbu, burung, siput, dan juga kura-kura. Okey. Burung dan kuda kita dah belajar tadi, dan atas tu badak Okey, badak yang bahagian moncong depan tu dipanggil sebagai sumbu. Bahagian badan yang lain tu samalah. Okey, ada tanduk, kaki, badan, ekor dan sebagainya. Okey, dan siput dia ada cengkerang, sama juga macam kura-kura. Tu kura-kura. Okey. Jadi sumbu yang bahagian badak tu tujuannya untuk apa? Cikgu tak jawab lagi hari ni. Tapi itulah bahagian badan yang ada pada badak. Pernah tengok tak badak? Badak ni badan dia besar. Jadi bahagian badan yang lain tu samalah. Okey, untuk kuda pun sama. Tadi kita dah tengok ada ekor, kepala. Okey, burung pula. Dan ada buaya. Nampak tak? Cikgu tak perasan buaya. Okey, buaya ada bahagian kulit keras. Okey, bahagian kulit keras. Kalau berani pegang buaya, bahagian kulit dia tu dia keras ya, betul-betul keras. Okey, cikgu tak perasan pula buaya tu sama warna dengan air. Okey, baik. Jadi ini adalah antara bahagian tubuh haiwan. Okey, ni kamu boleh baca dekat buku teks ada. Okey, di muka surat 42. Ni burung pun sama, kepak ataupun sayap, samalah maksudnya, kepak dan sayap. Okey, dan burung memang perlukan kepak tu untuk terbang lah. Okey, kemudian seterusnya, okey, ini tadi ada rusa, ada kambing. Sama, ada tanduk berbulu halus. Dia rusa dengan kambing samalah. Okey. Kemudian rama-rama ada kepak ataupun sayap, ada sesungut. Ada pepatung. Kenal pepatung? Tu pepatung dia ada sayap dan sesungut. Mak dia pepatung dengan rama-rama ni tak jauh beza. Okey, tapi bentuk haiwannya lain dah. Dan ada sini juga gambar katak. Katak dia macam itik juga ya. Pada kaki dia ada kaki selaput renang dipanggil. Dia macam kaki dia tu bercantum. Okey, kaki dia bercantum. Kegunaan dia tu apa? Ialah untuk mereka berenang di dalam air. Okey. Kemudian ada ikan. Ikan, ada sirip dan sisik. Dan ada ekor buaya tu. Nampak tak ekor buaya? Ni sambung yang tadi lah ni. Rupanya buaya ni. Panjang rupanya buaya ni. Okey. Jadi ini adalah contoh bahagian tubuh haiwan yang ada dalam buku teks. Okey, baik. Cikgu ada bagi latihan tapi masih menggunakan link. Okey. Kamu cuba jawab dalam link yang cikgu berikan tu. Untuk latihan bertulis, cikgu mungkin tak bagi lagi untuk minggu ni. Okay, sebab cikgu nak kamu jawab soalan aktiviti. Tapi cikgu akan bagi panduan lah untuk macam mana kamu nak jawab soalan dalam aktiviti, dalam buku aktiviti tu. Okay. Jadi untuk hari ni cikgu bagi link. Okay, siapa yang masuk Google Meet, dia masih belum dapat link lagi. Okay, cikgu akan bagi. Jadi kamu boleh semak dalam Telegram. Cikgu akan bagi link untuk jawab soalan. Dan untuk latihan bertulis, insyaAllah minggu depan cikgu akan bagi dalam buku aktiviti. Dan juga mungkin sikit lah cikgu bagi untuk kamu tulis dalam buku. Okay, dan cikgu harap sangat-sangat kerja-kerja kamu yang lepas tu dapat kamu siapkan. InsyaAllah kita doa banyak-banyak supaya COVID ni tak ada dan kita dapat berjumpa. Okay, bila berjumpa cikgu akan semak lah buku-buku kamu tu dengan keadaan cikgu tanda lah kiranya macam tu. Sebab kalau cikgu nak gunakan Telegram untuk kamu hantar, nanti berat dia phone mak ayah kamu sebab cikgu terpaksa download dan upload balik dan sebagainya. Okay, jadi tak apa, kita buat yang terbaik lah. Okay, tapi yang penting cikgu nak kamu
jawab. Dan cikgu semak sebenarnya, cuma cikgu tak tanda lah. Okey, cikgu semak sebab cikgu nak tengok siapa yang jawab, siapa yang tak jawab langsung dan siapa yang tak buka langsung link cikgu ni. Cikgu boleh tahu sebab ada nama keluar. Kalau link soalan yang cikgu bagi guna Google Form lagilah memang akan ada link. Okay? Baik, jadi setakat ini sahaja. Kita akan jumpa lagi hari Rabu nanti, ada tajuk lain tapi masih berkaitan dengan haiwan. Okay, cikgu harap bersedialah hari Rabu nanti kita akan jumpa dalam video. Kalau cikgu sempat, tak ada halangan kita buat meet. Tapi cikgu rasa kita dalam bentuk video lah. Okay, dan cikgu akan, mungkin cikgu akan tunggu di Telegram. Jadi kita boleh semang-semang juga dekat Telegram. Okay, kalau ada soalan nak tanya, cikgu tunggu di Telegram. Boleh tanya di situ. Okay, baik. Jadi sampai jumpa lagi. Cikgu harap kamu jaga diri dan jangan keluar rumah lah. Kalau boleh duduklah kat rumah kita. Nakkan cepat dapat pergi sekolah. Cikgu pun dah rindu nak tengok muka kamu. Cikgu tak tahulah kamu rindu cikgu ke tak. Tapi cikgu memang dah rindu nak jumpa kamu. Okay? Jadi cikgu harap kamu duduk rumah, duduk elok, diam-diam. Okay? Jumpa lagi. Bye.